Edisi 7 bersama saya Zaiti Zubir. Antara paparan utama, nasib Haziq belum diketahui, bapa dan seorang lagi rakyat Malaysia masih di ICU. Juga 3 kawasan di Semenanjung dan Sabah catat IPU tidak sihat. Dan susulan kes pencemaran kimia, 1 kilometer Sungai Kim Kim dibersihkan. Tiga rakyat Malaysia yang cedera dalam insiden serangan di 2 masjid di Christchurch, New Zealand semalam disahkan stabil. Namun ada yang perlu menjalani pembedahan akibat luka yang dialami. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, usaha sedang dilakukan bagi mengesan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang dilaporkan masih hilang selepas insiden itu. Mangsa yang cedera ialah Rahimi Ahmad, 39 tahun dari Pulau Pinang, Muhammad Tarmizi Syuib, 42 tahun dari Kedah dan Muhammad Nazrul Hisham Omar, 46 tahun dari Kelantan. Manakala mangsa yang hilang ialah Muhammad Haziq, iaitu anak kepada Muhammad Tarmizi. Remaja itu dipercayai lari menyelamatkan diri ketika serangan berlaku namun gagal ditemui sehingga kini. So far, setakat hari ini, belum setakat hari inilah ya, kita masih belum dapat dikesan. Mengikut orang yang berada di situ, mereka nampak Muhammad Haziq dengan ayah dia lari sekali. Ayah dia yang kena tembak, Muhammad Tarmizi, tapi kita tak tahu di mana. Kita harap dia selamatlah ya. Ya, mungkin dia berlindung di mana-mana. Tambahnya, seorang lagi anak kepada Muhammad Tarmizi iaitu Muhammad Haris, 12 tahun yang turut berada di lokasi kejadian, kini dirawat di hospital kanak-kanak akibat trauma. Kerajaan dalam pada itu ujarnya mengambil berat kebajikan mangsa dan akan memastikan mereka mendapat rawatan terbaik selain bersedia membantu menanggung kos perubatan dan urusan perjalanan keluarga mangsa untuk ke negara itu. Yang ini kita akan bantulah ya, kita akan bantu. Sebab itu detail ini kita akan tunggu daripada, sebab Pusurujaya tinggi kita di New Zealand sedang tengok semua sudut lah ya, tengok semua sudut. Misalnya adakah mereka ada insurans atau tidak ya. Jadi semua itu sedang kita perhatikan. Pokoknya kita akan buat apa saja yang perlu. Saya kata yang pertama, memastikan mereka mendapat rawatan yang terbaik, dan ada waktunya bila suasana begini, kehadiran keluarga terdekat itu boleh membantu. Jadi sebab itu kita nak bantu juga membawa keluarga mereka ke sana ya. Beliau turut memaklumkan kira-kira 1,000 rakyat dan 208 pelajar Malaysia yang berada di Christchurch ketika ini berada dalam keadaan selamat. Dalam pada itu, keluarga mangsa Muhammad Tarmizi Syuib akan dihantar ke New Zealand dengan segera. Menurut Ahli Parlimen Pokok Sena yang juga Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar, beliau sudah berbincang dengan Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir dan Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya bagi membantu mereka. Kami bersepakat bahawa saya akan menanggung 1 tiket penerbangan untuk keluarga pergi, dan kerajaan negeri akan tanggung 1 tiket penerbangan untuk pergi menziarahi Tarmizi dan juga keluarga mereka di sana. Dan yang selebihnya tentang tempat tinggal akan diuruskan oleh Wisma Putra melalui kedutaan Malaysia di New Zealand yang akan menguruskan tempat tinggal, dan mungkin dalam tempoh seminggu untuk mereka duduk di sana dan dapat bersama dengan keluarga. Pihak keluarga Muhammad Tarmizi memohon semua pihak untuk tidak menyebarkan maklumat tidak tepat berhubung keadaan mangsa di Christchurch. Saya minta tolonglah jangan buat berita yang berkaitan, sebab kita sendiri masa macam mana keadaan adik di sana kan. Mereka sekeluarga sebelum ini terkejut dengan berita tular yang memaklumkan mangsa telah meninggal dunia.
Sementara itu, salah seorang doktor di Hospital Mangsa dirawat, Muhammad Firdaus berkata, Rahimi stabil setakat ini namun perlu menjalani beberapa lagi pembedahan. Keluarga Rahimi bersama wakil Kerajaan Negeri Pulau Pinang kini dalam perjalanan ke New Zealand. Mangsa turut menerima lawatan Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern hari ini. Muhammad Firdaus juga meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan berita palsu tentang kematian seorang lagi mangsa cedera, Muhammad Tarmizi, yang kini dirawat di ICU. Manakala Nazrul Hisham kini menerima rawatan di wad biasa dan berada dalam keadaan stabil. Perkembangan sama yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengutuk insiden kekejaman terhadap umat Islam susulan kes tembak berasingan ketika solat Jumaat di dua masjid di Christchurch. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, baginda menzahirkan kesedihan ke atas berita menyedihkan yang turut membabitkan rakyat Malaysia. Menurut baginda, tindakan kejam yang tidak berperi kemanusiaan kepada masyarakat yang tidak berdosa itu dikutuk dan berharap mereka yang terlibat dibawa ke muka pengadilan. Al-Sultan Abdullah turut mendoakan supaya rakyat Malaysia yang cedera kembali pulih. Polis Diraja Malaysia PDRM pula sentiasa bersiap siaga bagi berdepan sebarang kemungkinan ancaman luar susulan serangan ganas terhadap umat Islam di New Zealand itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, pihaknya juga sudah meminta PDRM untuk memantau dan berkawal di beberapa rumah ibadat sebagai langkah berjaga-jaga. Quite sure di negara kita tidak berlaku. Tapi pun begitu atas dasar kita mengelakkan tragedi seumpama itu berlaku di negara kita, kita telah minta untuk pihak polis membuat kawalan dan memberi perhatian yang serius terhadap perkara ini. Datuk Muhammad Aziz berkata demikian pada sidang media selepas operasi tangkapan pendatang asing tanpa izin parti di Pasar Borong Seri Kembangan, Serdang. Pengganas yang juga dalang utama insiden tembakan dua buah masjid di New Zealand yang meragut 49 nyawa Brenton Tarrant didakwa di Mahkamah Daerah Christchurch atas satu pertuduhan membunuh. Warga negara Australia berusia 28 tahun itu bagaimanapun tidak membuat sebarang permohonan ikat jamin. Menurut polis, lebih banyak pertuduhan lain dijangka menyusul. There will be no applications made, sir, and for the sake of clarity, there will be no application for bail. No application for the suppression of the defendant's name. I'm simply seeking a remand through to the High Court for the next available hearing date, sir. Tarrant ditahan reman sehingga dibawa semula ke Mahkamah Tinggi di South Island pada 5 April depan. Apa yang menjadi perhatian ketika Tarrant berada di kamar mahkamah adalah simbol OK yang ditunjukkannya. Ia dikatakan bermaksud white power, iaitu simbolik perkauman kuasa putih. Tarrant dan dua lagi suspek yang ditahan tidak mempunyai rekod jenayah atau dalam pemantauan pihak berkuasa New Zealand. Seorang datuk kepada 9 cucu disahkan sebagai mangsa pertama insiden tembakan itu. Daud Nabi, 71 tahun yang juga pengasas sebuah masjid di Christchurch, ditembak mati selepas dia bertindak sebagai perisai manusia bagi melindungi jemaah lain. Daud Nabi antara 49 mangsa yang terkorban dalam pembunuhan dilakukan pengganas berhaluan paling kanan di Christchurch. Mangsa menghabiskan seluruh hidupnya untuk membantu pelarian di New Zealand termasuk dari Palestin, Iraq dan Syria. Menurut anak lelakinya Omar Nabi, keluarga mereka berhijrah ke New Zealand pada 80-an. Ini pula karma buat senator Queensland Australia Fraser Anning yang sebelum ini mengeluarkan kenyataan jelik dan tidak masuk akal berhubung insiden tembakan di Christchurch. When people are getting attacked in their own
Akibat mulut celupanya, Anning dibaling telur ketika ditemu bual oleh wartawan sewaktu menghadiri satu majlis di Melbourne. Kenyataan Anning sebelum ini mengaitkan sentimen perkauman dalam tragedi berkenaan. Beliau mendakwa serangan di Christchurch adalah kesan daripada membenarkan pendatang beragama Islam memasuki New Zealand. Bagaimanapun, kenyataan tersebut ditarik balik selepas mendapat kecaman banyak pihak. Kita beralih ke perkembangan cuaca panas yang menyebabkan kebakaran terbuka menjejaskan 3 kawasan di negara ini dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Sehingga petang tadi, 2 kawasan di Sabah iaitu Kota Kinabalu dan Kimanis mencatat IPU 138 dan 119. Manakala satu lagi kawasan di Rompin Pahang turut merekodkan kemerosotan kualiti udara dengan IPU 136. Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati punca utama jerebu adalah pembakaran terbuka di kawasan Belukar. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah siang tadi mencatatkan 27 kes kebakaran membabitkan kawasan Belukar dan hutan di Kota Kinabalu, Tuaran, Penampang dan Lintas. Menurut pengarah bomba dan penyelamat Sabah, Kamaruzzaman Malik Abdullah, pihaknya meningkatkan persiapan walaupun kerap berdepan masalah sumber air berikutan cuaca kering. Tambahnya, kes kebakaran meningkat kepada 494 bulan lalu berbanding 190 kes pada Januari. Sementara itu, pengarah Jabatan Alam Sekitar Sabah JAS, Tunku Kalkausar Tunku Fatahi, ketika dihubungi mengesahkan situasi jerebu akibat pembakaran terbuka. Kebakaran termasuk kawasan seluas kira-kira 12 hektar di Bukit Indah Permai, Bukit Sepanggar dan Kampung Kauluan. Pihak JAS Sabah kini mempertingkatkan rondaan penguatkuasaan. Setakat ini, 42 amaran bertulis, 3 notis arahan, 9 kompaun dan 3 kertas siasatan telah dibuka. Bersua kembali, sepanjang 1 km Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor yang dicemari bahan kimia sudah dibersihkan oleh pihak kontraktor. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bee Yin berkata sehingga tengah malam tadi, kerja-kerja pembersihan sungai berjalan lebih pantas dari yang dijadualkan. Baki 500 meter Sungai Kim Kim dijangka dibersihkan dalam masa 2 hari. So yang paling tercemar sudah dibersihkan di Sungai Kim Kim ya. So 1 kilometer kita berharap bahawa hari ini, hari esok 2 hari maksimum kita boleh bersihkan. Kalau tak ada hujan, cuaca baik, kita boleh bersihkan dengan baik. Semalam, 3 kontraktor yang dilantik Kerajaan Negeri Johor telah melaksanakan kerja-kerja pembersihan sebahagian daripada 1.5 km kawasan tercemar di sungai tersebut. Ia melibatkan 90 pekerja bermula Rabu lalu. Sejumlah 250 beg tanah dan 350 tan metrik air tercemar telah dikumpulkan dalam operasi pembersihan itu. Sementara itu, jumlah pesakit yang mendapatkan rawatan di 2 hospital akibat pencemaran gas kimia berkenaan menurun kepada 131 orang berbanding 371 pesakit pagi tadi. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, sehingga petang tadi jumlah pesakit ditahan di Wad Hospital Sultan Ismail seramai 65 orang dan 66 orang di Hospital Sultanah Aminah. 244 pesakit pula mendapatkan rawatan pesakit luar. Jumlah pesakit yang masih ditempatkan di wad ICU kekal 8 orang. Mereka dilaporkan semakin stabil dan tidak lagi memerlukan bantuan pernafasan. Sehingga kini sebanyak 3,976 kes direkodkan. Membabitkan pencemaran akibat gas kimia direkodkan sejak 7 Mac lalu.
Sementara itu, sekitar 70 hingga 90% orang yang menjalani pemeriksaan di Pusat Rawatan Awal di Pasir Gudang dikesan mengalami masalah anxiety disorder atau kerisauan melampau. Pakar psikologi klinikal Mercy Malaysia, Dr. Azrina Ruzi Muhammad Ghaffar berkata, sindrom panik dan cemas itu berikutan banyak kabar angin tersebar mengenai kes pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim. Dan mereka sebenarnya panik. Jadi bila dia panik, dia datang dengan simptom seperti hyperventilation, iaitu dia bernafas terlalu laju. Ataupun dia jadi sesak nafas, shortness of breath. Dan kadang-kadang simptom anxiety ini juga diburukkan dengan kalau dia memang ada asma ke ataupun penyakit-penyakit kronik yang lain, dia akan menjadi lebih teruk. Misalnya mungkin dia dapat rashes, naik merah-merah dekat badan, ataupun dapat gatal-gatal ke, ataupun dapat pening kepala, dizziness dan sebagainya. 5 pakar dalam bidang psikososial berkhidmat di pusat rawatan awal itu bagi membantu orang ramai yang mengalami sindrom terbabit. Hanya sebahagian kecil yang menjalani pemeriksaan dimasukkan ke wad untuk rawatan lanjut. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur mengeluarkan 798 saman atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu di Plaza Tol Jalan Duta menghala ke pusat bandar tengah malam tadi. Timbalan Pengarah JPJ Kuala Lumpur Abdul Talib Ahmad berkata sebanyak 2,358 kenderaan diperiksa dalam operasi itu. Daripada jumlah itu, 393 kenderaan membabitkan motosikal, kereta, kenderaan berat dan kenderaan perdagangan dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan. Antaranya tiada lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh, tiada cermin sisi dan kesalahan teknikal seperti mengubah suai nombor pendaftaran. Jadi apabila kita merujuk kepada penunggang-penunggang motosikal, mereka adalah merupakan golongan utama yang telah menyumbang kepada berlakunya keadaan kemalangan yang agak besar pada tahun lepas. Statistik kematian mengikut pengguna begitu bulan Januari sehingga September untuk kematian kepada penunggang dan pemencing motosikal melibatkan 3,179, untuk motorkar 881 dan juga pemandu lori seramai 103. Operasi turut disertai Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan dan Polis Diraja Malaysia. Seorang lelaki dan seorang wanita turut ditahan kerana positif dadah selepas ujian air kencing dilakukan ke atas 15 pengguna. Selain 20 warga asing yang ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan sah. Jenazah pelakon popular era 90-an Wafa Abdul Kadir selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara pagi tadi. Terdahulu jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Allahyarham Wafa meninggal dunia jam 1.10 pagi tadi di kediamannya di Petaling Jaya selepas hampir 5 tahun bertarung dengan kanser peritoneal. Pelakon yang membintangi filem Azizah The Legend itu menghembuskan nafas terakhir pada usia 53 tahun. Menurut suaminya Tajo Faizal Tamimuddin, keadaan kesihatan Wafa mula merosot sejak 2 bulan lalu. Allahyarham Wafa disahkan mengidap kanser ovari tahap 4 pada April 2015. Berikutan itu keseluruhan organ wanita iaitu ovari, tube fallopian, rahim dan omentum terpaksa dibuang. Allahyarham kemudian disahkan mengidap kanser peritoneal pula tahun lalu dan menjalani lebih 18 pusingan rawatan kemoterapi sejak 2016. Wafa adalah anak bekas Mufti Wilayah Persekutuan Allahyarham Tan Sri Abdul Kadir Talib. Bersua kembali. Biasanya bila sebut kerepek, pasti kita terbayang kerepek pisang, kerepek ubi, bawang dan seumpamanya. Namun inovasi terkini membolehkan penggemar brownies pula menikmati kek popular itu dalam bentuk kerepek versi moden dan tahan lama. Kerepek brownies diusahakan seorang usahawan muda, Azila Mahmud, yang berperang di dapur hampir setahun sebelum berjaya menghasilkan kerepek moden ini. Kegagalan bisnes kek brownies yang dijual di atas talian antara faktor Azila nekat mencari kaedah baru untuk mempopularkan hasil ciptaannya.
Ianya tak mudah sebab kita nak buat dia jadi kerepek, bukan biskut. Jadi ianya nipis dan rapuh. So permulaannya masa kami buat tu dia hangit, okey, and then dia melekat dan banyak yang tak jadilah. Banyak jugalah adunan yang telah dibuang. Okey. Sampailah satu tahap kami dapat menghasilkan satu formulasi di mana kami dapat menghasilkan kerepek yang berkualiti. Kerepek ini tidak menggunakan bahan pengawet untuk memanjangkan jangka hayat produknya. Sebaliknya menggunakan teknologi sedia ada dan penambahbaikan dari segi pembungkusan dalam memastikan kualiti kerepeknya berada pada tahap tertinggi. Dengan inovasi yang kami buat ini, menikmati brownies lebih mudah kerana kita sediakan dalam packaging ziplock yang senang dibawa dan boleh makan bila masa dan tahan lebih lama, iaitu kepada 8 bulan. Kami tambah nitrogen dalam packaging dan juga silika dan untuk mengekalkan dia punya rangup tu dan crunchy tu. Masih mengekalkan rasa asli kek brownies itu sendiri, syarikat Azila kini sudah mula mengorak langkah menghasilkan pelbagai perisa terbaru yang sinonim dengan selera tempatan. Antaranya, perisa teh tarik dan matcha teh hijau. Visual aksi lasak penunggang basikal BMX menjadi visual penutup edisi 7 malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan salam ceria.